lah kamera kamu tu, tengok kat kamu makin sihat ke cuti ni, makin kurus ke. Tak apa, tak payah tukar diagram pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Muka surat 65. Muka surat 65. Ha, betul, 65. Okey, ini cerita. Cerita ni tentang treadmill. Okey. Harga treadmill, betul? Okey. So kat sini boleh tambah untuk formula yang ketiga. Untuk terutamanya untuk tahun 6 SU lah ya. Sebab 6 SU dia tak habis lagi. Okey, wang tahun 6. Okey, formula yang ketiga, hari tu kalau kamu salin, kamu betul-betul follow kelas saya baru bagi formula yang kedua, yang last satu. Ni yang ketiga. Yang ketiga, cara nak mencari sesuatu harga jual. Okey, harga jual. Yang ni kisah dia tentang treadmill. Okey, dia jual treadmill yang untuk sukan tu. Untuk senaman tu. Harga jual macam mana nak cari harga jual, iaitu harga kos ditambah dengan keuntungan. Okey. Jadi contoh dalam buku teks muka surat 65 tu, treadmill harga kos dia, dengar treadmill harga kos dia 5,270. Ingat lagi saya pesanan kelas, bila masuk kelas matematik kena ada memang ada tangan. Kena ada pen, batang dan kertas untuk kamu buat kira-kira. Okey. Harga kos ni harga untuk dia modal dia. Okey, 5,270. Manakala keuntungan bila dia jual treadmill tu dia akan dapat, dia nak target keuntungan dia bila dia jual treadmill tu dia akan dapat 930. Jadi berapa harga jual treadmill tu? So, kamu ambil daripada formula yang ketiga ni, kamu buat harga kos dicampur dengan keuntungan. Saya tak buat kat depan Kamu boleh buat kira-kira sendiri. Okay, 5,270 campur dengan 930, maka harga jual untuk nak dapat keuntungan 930 tu, mestilah kita kena jual sebanyak RM6,200. Okay, yang ni faham Yang ni senang. Okay, masuk muka surat 66. Muka surat 66 ni dah mula masuk formula yang keempat, iaitu peratus keuntungan. Macam mana cara nak mencari peratus keuntungan? Macam mana nak cari peratus keuntungan? Okey, nak cari peratus keuntungan mestilah untung per dengan harga kos darab dengan 100%. Okey? Darab dengan 100 ya. Siapa panggil Tadi ada siapa panggil saya ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Cara nak cari peratus keuntungan adalah dengan untung dibahagikan dengan harga kos darab 100%. So kamu boleh tengok soalan nombor 7 tentang jersey. Ada dua jersey di situ, iaitu lengan panjang dan juga lengan pendek. Dia dah yang mula-mula fokus kepada soalan B. Yang mula-mula saya tak nak tunjuk sebab mula-mula tu dia just tanya untung. Siapa yang lagi banyak? Jadi kamu boleh kira siapa lagi banyak, jersey lengan panjang ke lengan pendek? Saya tak ingat. Sebab saya tak ada buku kat depan. Siapa lagi panjang? Siapa lagi panjang? Siapa lagi banyak jersey tu? Korang respon kat saya. Untuk soalan A, jersey mana yang lagi banyak untung? Panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Berapa kurangkan ini? Siapa yang jawab? Ni berapa keuntungan jersey lengan panjang? RM18. RM18. Okey. RM18 kan? Yang jersey dengan pendek RM15, betul? Saya cuba cari flip tu. Mana? Saya tak ada yang buku teks ni. Saya ada flip tu je. Sekejap. Saya nak buka flip saya. Okey. So, yang pertama tu kita tak nak fokus yang tu. Kita fokus yang kedua. Tolong buka ni sampai cari tajuk wang. Tolong buka.
Tajuk wang. Buka muka surat 66. Saya buka sini. Buka. Okay. So B, kita tengok B, kita fokus B. B peratus untung jersey dengan pendek. Kita nak kira dua-dua peratus keuntungan. Jersey dengan pendek satu, jersey dengan panjang satu. Jadi kamu tengok, saya padam sekejap. Saya menggunakan formula yang keempat. Muka surat 66, cari ya. Okay. B, peratus keuntungan dengan pendek dulu. Dengan pendek. Okay. Jadi dia punya formula tadi apa? Untung per dengan harga kos darab dengan 100%. Jadi dengan pendek punya keuntungan adalah RM RM15 dibahagikan dengan harga kos iaitu RM60 harga jual, harga modal RM60 darab 100%. So kalau kamu selesaikan ni boleh mati. Ni je lah, tak payah 100%. Okay. Ni boleh mati 66. Ni boleh mati, ni boleh mati. Okey, yang ini boleh kecilkan 3 darab 2 6, 5 darab 2 10. 3 bahagi 3 1, 15 bahagi 3 5. Okey, 5 darab 5 25%. Ini adalah peratus keuntungan untuk jersey dengan pendek. Manakala jersey dengan panjang, kita tukar sahaja dia punya keuntungan sahaja. Harga kos tetap harga kos tukar kan sebab tak sama kan dia punya harga modal. Ni 90, satu lagi 18. 100% juga. Okey. Tadi 25%. Okey, ni mati, ni mati, 2 darab 10, 20%. Okey. So peratus keuntungan untuk lengan panjang adalah 20%. Jadi kamu boleh tahulah siapa yang lagi untung lagi banyak. Okey. Habis muka surat tu, kita masuk terus muka surat 71. 71 tentang discount, bill dan bill rebate dan invoice. Yang ni pun 6 SAB dah belajar tapi kita refresh balik sekejap. 71. Bill, kenali discount, bill, rebate dan invoice. Okay. So yang pertama diskaun. Diskaun ni biasa kalau kita pergi kat supermarket, dia akan cakap, okay, potongan harga. Potongan harga tu samalah masuk diskaun. Maksudnya dia dah bagi satu jumlah harga yang berlainan daripada harga asal sebab dia bagi diskaun ataupun potongan harga. Maknanya kita beli lagi murah lah. Okay, contoh dalam buku tu ada dua jenis kereta, model A dan model B. Model A tu daripada harga jualan dia, kamu tengok dalam buku, daripada harga jualan dia RM55,599. Bila dia dah bagi suatu potongan harga, maka harga dia menurun kepada RM49,000 untuk kereta jenis model A yang berwarna hijau. Manakala model B, cikgu tak nampak langsung dalam flip ni sebab dia kabur. Kamu boleh sebut tak dekat cikgu? Dia bagi tahu potongan harga ke ataupun potongan diskaun? Potongan diskaun. Potongan diskaun. Potongan diskaun. Berapa persen? 20%. 20%. Model B ni, model B hanya soalan lain kan? Tengok, soalan yang pertama tu senang. Soalan yang pertama tu, kejap lah. Okey, untuk 6SU, fokus 6SU fokus sebab 6SAB ni dia dah ulang kaji ni. Diskaun tadi bermaksud potongan harga. Okey, potongan harga sama lah ni maksudnya. Maknanya untuk soalan A, daripada harga 55,599, kalau kamu tolak dengan 49,000, berapa dia punya potongan harga dia? Potongan harga dia adalah sebanyak RM6,599. Saya buat benda kamu boleh buat sendiri, kamu boleh kira sendiri. Kamu tolakkan harga asal kereta model A dengan harga baru selepas menerima potongan harga iaitu RM49,000. Kamu dapat tahu berapa dia potong. Dia potong sebanyak RM6,599. Nah, pergi buang ke? Okey. B.
B ditanya peratus diskaun. Okey, peratus diskaun untuk model B. Model B ke? Model B, okey. So jadi peratus diskaun sama dengan 20% yang dinyatakan dalam soalan darab dengan 68,000. 68,000 ni untuk model B kan? Betul tak? Okey, betul Jadi 20% yang dah nyatakan dalam soalan, ni nak cari peratus diskaun. Yang ini nak cari peratus diskaun. So, dia dah bagi potongan harga tu, 20% didarab dengan RM 68,000. Okey, 68,000 ni adalah harga asal lah kereta tu. Okey, potong lagi. Okey, jadi 680 darab 20 dia akan dapat RM 13,600. Okey, 13,600. Itu untuk soalan B. Manakala untuk soalan C, berapa harga kereta model B selepas diskaun? Okey, berapa harga kereta model B selepas dipotong sebanyak 20%? Okey, C sini. Okey. Dia dah bagi saya dalam soalan potongan diskaun sebanyak 20%. Jadi kamu ambil dulu 100% untuk satu bahagian penuh, tolak dengan 20%, maka yang tinggal sekarang ni 80%. Jadi 80% iaitu 80 per 100, kamu tukar kepada pecahan per 100, kamu darab dengan harga kereta model B yang asal. Okay. Jadi kamu buang ni, kamu buang ni. Okay, so 680 kamu darab dengan 80, kamu akan dapat RM 54,400. Ini adalah harga model B selepas menerima potongan diskaun sebanyak 20%. Okey, faham? Aminuddin Syahmi faham? Okey, saya fokus kat 6 SU sebab saya kata yang ini ulangan untuk tahun 6 SAB. Okey, faham? Okay, so discount bill rebate. Kamu tengok terus dalam buku. Sebelah, muka surat sebelah. Bill dan rebate. Okay, yang ini kamu kena tengok buku. Yang ini saya tak boleh nak salin sebab dia banyak. Kamu kena tengok buku Apa saya sebut kamu tengok. Okay, bill. Bill dia kata, apa perbezaan bill dengan rebate? Dia dah bagi tahu kat bawah tu maksud bill apa, rebate apa. Okay, kita tengok bill dulu. Okay, saya tengok bill dulu. Walaupun dalam buku tu dia sebut rebate dulu. Okay, bill. Penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Contoh bil yang paling terdekat dengan kamu adalah bil api, bil air. Okay? Ataupun kamu pergi mana-mana supermarket, kamu akan dapat suatu resit pembelian dengan sejumlah harga yang kamu belilah. Okay? Kalau kedai dia tak keluarkan resit, sebenarnya salah sebab itu adalah satu prosedur. Prosedur cara macam mana kita nak tahu betul tak dia key in apa yang kita beli. Betul tak item banyak mana kita ambil. Okay? Kalau kedai tu tak bagi resit, kamu boleh minta. Kamu sebagai pengguna berhak minta resit daripada apa-apa jua kedai yang kamu masuk. Okay? Walaupun dia kedai runcit yang murah. Selalunya diorang kena ada resit. Tapi kalau kedai kampung-kampung ni selalunya memang dia tak bagi resit kan. Tapi kalau pasaran-pasaran yang berdaftar ni selalunya dia akan bagilah. Pasaran yang besar-besar lah. Maksudnya macam Speedmart. Okay? Contohnya macam JS Smart ke, dia akan bagilah. Jadi kita boleh tengoklah disalah masukkan ke, kita boleh detect dari situ. Okey, itu bill. Okey, rebate pula. Rebate adalah potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan. Rebate ni dia jarang-jarang kita dapat, tapi kadang-kadang mak kamu dapat, ayah kamu dapat berapa ringgit? Kadang-kadang RM10, RM5, kadang-kadang boleh jadi RM20. Jaranglah dibagi rebate yang terlalu besar. Rebate dia selalunya kecil-kecil je. Macam RM5, paling kecil RM5 lah selalu. Okay, paling besar mungkin dalam RM20. 100 ada juga tapi jarang lah. Okay. Dia selalu dia akan cakap rebate RM5 bagi setiap pembelian 100. Maknanya kalau kamu beli 100 ke atas, kamu boleh claim rebate kamu. Kamu boleh tolak dengan rebate kamu RM5. Jadi dapatlah berapa je kamu bayar. Okay. Nak faham lagi boleh tengok cerita tu. Okay, dia kata apa? Mula-mula dia kata, cashier tu cakap jumlah bayaran RM209.50. So,
Anti tu bagi tahu saya ada kupon rebate RM5 pada minggu lepas. Ni kupon dia. Kena tunjuk kupon lah barulah dia tahu benda tu betul. Bukan tipu. Okay, jadi dia kata baiklah puan hanya membayar RM204.50. Puan dapat lagi kupon rebate untuk pembelian pada kali ini. Ini resit puan dan kupon itu. Okay, nampak tak? Dia guna rebate yang dia dapat mungkin minggu lepas. Mungkin bulan lepas. Dia guna bila dia nak beli barang masa dia nak bayar tu. Bila dia dah bayar, mungkin sebab dia beli pembelian tu banyak, jadi dia dapat lagi sekali rebate yang akan digunakan untuk akan datang lagi. Okay? Jadi disimpan. Okay, so dia dapat pengurangan harga dekat situ lah. Untung lah. So kalau kamu nak tengok, kamu tengoklah bil dekat bawah tu. PRM tu. Pasar Raya Mewah. Okay. Ni senang bil dengan rebate ni. Okay, buka seterusnya. Yang ini saya tak nak cerita sebab yang ini boleh kamu boleh tengok sendiri dulu. Okay, buka lagi. Saya nak raju sikit. Invoice. Muka surat 74. Okay. Invoice ni, kamu tengok betul-betul apa perbezaan invoice dengan bill. Dia macam bill, tapi dia berbentuk invoice. Invoice ni, kadang-kadang dia belum bayar. Dia macam berhutang lagi. Okay. So, kamu tengok tu. Dan invoice ni pula dia ada syarat-syarat dia. Apa item-item yang perlu ada dalam invoice? Yang pertama, mesti ada nama dan alamat penjual. Okay, nama dan alamat penjual iaitu syarikat ABC. Bawah syarikat ABC tu adalah nama company. Okay. Contoh, syarikat hardware Aseng. Itu nama company. Okay. Alamat dia. Company dia tu letak di mana? Beroperasi di mana? Okay, itu alamat dia. Kemudian kena ada nama dan alamat pembeli. Kepada siapa? Siapa yang nak beli tu? Okay. Yang nak beli tu pelanggan lah. Pelanggan dia tu siapa? Selalunya yang guna invoice ni orang yang besar-besar jugalah. Maksudnya macam dia pun company juga, dia ambil barang banyak. Okay. Yang ni contohnya Pustaka Cerah. Okay. Alamat dia. Sebelah tu kena ada nombor invoice. Okay. Nombor invoice penting Kemudian tarikh invoice. Bila tarikh invoice tu dikeluarkan. Okay. Kemudian ada satu timetable ataupun jadual yang kena ada item, kena ada kuantiti, berapa banyak dia ambil, kemudian kena ada nama, senarai item tu, detail item, apa dia, kalkulator, pensel dobi, pensel warna, kamus, file, okay. Kemudian kena ada harga seunit. Harga seunit ni maksudnya harga satu pensel contoh, okay. Kuantiti tadi 50 batang pensel dia nak ambil tapi harga satu batang pensel berapa, okay. Jadi jumlah tu selepas kita darab, maksudnya harga seunit kita darab dengan kuantiti, okay. So kamu boleh tengok yang tu. Maksudnya contoh yang pertama tu kan, kuantiti dia 50. Apa dia? Yang dibeli 50 tu, kalkulator. Kalkulator tu dibeli 50 biji, 50 kalkulator, harga satu kalkulator RM53. Jadi bila didarab dengan 50 kalkulator, harga yang dia perlu bayar adalah RM2,650. So dia beli 3 barang iaitu kalkulator, kamus dan file. Jadi jumlah kesemua adalah RM3,460. So dalam tu dia berkata siap-siap ada diskaun. Okay, ada diskaun sebanyak 20%. Jadi bila dikira 20% darab dengan harga yang asal, so dia akan dapat potongan dia sebanyak RM692. Jadi jumlah bayar yang Pustaka Cerah ni perlu bayar hanyalah RM2,768 sahaja. Okay, itu kena ada maklumat bayaran dan yang terakhir sekali kena ada pengesahan penjual. Maknanya kena ada cek syarikat dan tanda tangan syarikat. Yang ini barulah satu invoice yang betul, yang bukan tipu lah. Okay, jadi senanglah untuk kita claim kalau apa-apa jadi. Okay. So invoice tu maksudnya maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar kepada pelanggan dicatatkan secara terperinci. Okay, maknanya detail lah. Okay. Lagi-lagi, buka lagi. Selesaikan masalah diskaun bill rebate invoice ni kamu boleh tengok sendiri dulu sementara. Sebab saya nak laju sikit lah. Sebab nanti ada nak kena buat dalam ruang tu. Okey, muka surat 79. Saya lajak sikit lah. Asset, liability, cukai tu kemudian. Asset, liability dulu. Okey, asset, liability dan faedah. Kita nak ajar yang tu dulu. Asset, liability dan faedah. Okey, yang mula-mula aset. Apa itu aset? Yang kedua, liability. Yang ketiga adalah faedah. Okey, secara asal saya terang,
Aset tu adalah harta. Harta apa yang kamu ada sekarang? Contoh, kamu dah bekerja. Ini cerita contoh kamu dah bekerja lah. Kamu dah bekerja, kamu ada rumah, kamu ada kereta, kamu ada duit simpanan. Itu adalah aset kamu. Okay? Itu adalah aset ataupun harta kamu yang ada. Okay? So nombor 2, liability ini adalah hutang. Hutang yang kamu ada. Contoh kamu dah habis belajar universiti nanti kamu pinjam PTPN. Itu hutang, itu liability kamu. Ataupun kamu buat loan. Kamu buat loan nak beli kereta. Itu adalah liability kamu. Okay? Faedah ni pula, faedah apa? Kalau kamu pinjam sesuatu amount dalam dekat bank, kamu nak buat, contoh kamu nak buat renovation rumah. Kamu pinjam sebanyak 20,000 ataupun 100,000. So faedah akan dikenakan kepada kamu sebanyak berapa persen ikut atas bank. Itu adalah faedah yang dikenakan. Mungkin faedah ni boleh jadi banyak. Mungkin faedah tu yang bermanfaat untuk kamu. Manfaat ni contohnya macam yang kita pernah cerita mula-mula dalam tajuk peratus. Iaitu kamu simpan duit dalam sesuatu bank. Contohnya duit kamu hari ni RM1,000. Bank kata oleh kerana kamu simpan dekat bank dia, dia menghargai kamu, maka dia tawarkan dekat kamu faedah tahunan. Faedah tahunan sebanyak 3%. Bila hujung tahun duit kamu bukan RM1,000 tetapi RM1,000 lebih lah berdasarkan berapa persen yang kamu dapat tadi. Okey? Itu faedah yang bagi manfaat lah. Faedah yang bukanlah saya kata tak bagi manfaat, tapi ini adalah macam proses urus niaga bank. Dia nak untung juga kan. Bank ni nak untung juga. Jadi kamu pinjam duit dengan bank, so kamu kena bayar duit tu bukan, contoh kamu pinjam duit dekat dia RM20,000. Kamu tak akan bayar dekat dia RM20,000 dalam tempoh berapa tahun kamu pinjam. Kamu akan bayar lebih daripada itu. Dalam bahasa kasar tu macam riba lah nama dia. Tapi ini adalah faedah keuntungan yang bank akan dapat. Okay, berapa persen dia kenakan faedah tu kat kamu. Jadi kamu akan bayar dia mungkin lebih sikit. Mungkin kamu akan bayar dalam 20,000, 500. 500 tu dia punya faedah. Okay. Oh, tiba-tiba. Okay, seterusnya. Tak nak. Okay, asset, liability, faedah dan cukai. Kamu ada masalah ke? Tiba-tiba kamera kamu macam tak off je semua. Cuba respon seorang. Buka mikrofon jap. Connection cikgu kot. Sebab Okay. Maknanya kamu tak ada. gambar macam kabur-kabur. Dia terus terpadam semua. Lain kot no. Okay, tak apa. Tapi saya punya suara dengar jelas. Okay, tak apa. So, aset kamu boleh tengok balik dalam buku teks tu. Apa maksud dia secara orang kata apa detail lah. Apa yang dimiliki seperti wang, tunai dan harta benda. Motor, basikal itu adalah aset lah. Okay. Liability, tanggungan kewangan atau hutang. Nampak tu, dia pening kepala tu, banyak tu di hutang. Ni jiran saya, dia mengalami tekanan emosi. Dia menanggung liability yang banyak. Kita tak salah nak berhutang, tapi jangan sampai di luar kemampuan. Yang ni mungkin sampai dia dah tak boleh nak bayar. Sampai dia mungkin ada 3 kad kredit. Kad kredit dia guna banyak-banyak sampai dia lupa diri, sampai dia lupa. Dia tak boleh dah nak buat pembayaran. Tu namanya dia menanggung liability yang terlalu banyak. Okey. Muka surat 60 apa ni 80. Okey, 80 ni kamu boleh tengok aset. Perbezaan aset dengan liability. Tengok dulu aset. Rumah, simpanan tetap, kereta. Itu adalah aset-aset harta-harta yang Encik Latif ni ada. Okey. Manakala liability Encik Latif adalah pinjaman perumahan, loan kereta, loan pelajaran. Okey. Tapi dia mungkin boleh kawal lagi dia punya liability tu dengan cara dia bayar bulan-bulan. Dia tak ada masalah. So tengok Encik Faris pula. Dia punya rumah simpanan tetap kereta sama. Cuma perbezaan dia adalah amount. Amount aset dia berapa, Encik Latif berapa. Dan liability Encik Faris lagi banyak daripada Encik Latif. Ada tambahan apa dekat Encik Faris ni? Dia ada tambahan hutang kad kredit iaitu RM5,000. Tapi kalau dia boleh selesaikan tak ada masalah. Dia nak ada 10 kad kredit pun tiada masalah. Yang jadi masalah kalau dia sampai dia tak mampu dah nak menanggung dia punya liability yang terlalu banyak. Okey. So yang tu senang boleh tengok. Okey, faedah. Ingat saya kata ni. Ni faedah, contohnya faedah. Okey, kita tengok contoh nombor 1 dulu. Nombor 1 ni senang. Nombor 1 ni macam dalam peratus yang tajuk mula-mula. Nombor 2. Nombor 2, bank mendapat pinjaman pendidikan. Yang ni saya kata ni. Bank mendapat pinjaman
pendidikan. Yang ini faedah yang bukanlah kata tak bagi manfaat. Dia bagi manfaat kat kamu sebab dia dah bagi kamu duit dulu. Jadi cara nak bayar balik dekat dia, kamu kenalah bagi faedah. Bagi sikit dia punya, kamu kena terimalah syarat faedah yang dikenakan ke atas kamu. Okay, bank mendapat pinjaman pendidikan yang berjumlah RM150,000. Okay, banyak ni dipinjam ni. RM150,000 dengan faedah dia 1% je. Nampak macam tak banyak 1% je dia punya faedah. Nampak macam tak banyak. Orang kata apa, sikit lah, satu je kan satu. Tapi kamu tengok sebenarnya banyak 1% pun. Okay. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh bank dalam tempoh 5 tahun? Dia pinjam 5 tahun. Okay. Dia berhutang sebanyak 150,000. Kadar faedah yang dikenakan kepada dia adalah 1% dalam tempoh 5 tahun. So berapa faedah yang perlu dibayar dekat orang tu balik? Dekat orang kata apa? Pendidikan ni baliklah, bahagian pendidikan ni. Okay, jadi faedah, kamu boleh tengok cara di dalam tu. Okay. 1% yang dalam tu dia terus direct. Okay, kita buat satu-satu. 1/100 kita convert kepada pecahan per 100 darab dengan pinjaman yang dibuat. Okay. So mati ni. Apa ni? Mati ni. Okay. Dapatlah RM1,500. Darab dengan 1, patah baliklah nombor yang sama. Darab dengan 5 tahun sebab kita pinjam 5 tahun. So akan dapat RM7,500. Nampak? Yang kamu kata sikit tadi. 1% tu kita nampak macam sikit. Alah, cikgu sikit je 1%. Tapi sebenarnya dalam tempoh 5 tahun tu, kamu kena bayar dekat dia RM7,500. Banyak jugalah. Yang inilah bank ambil untung. Bahasa kasar dia macam riba lah. Bank buat riba. Okay. So sekarang ni banyak je. Kalau kamu nak buat pinjaman, bila kamu dah besar besok, kamu cari persen yang paling kecil. Ataupun yang menggunakan Islamik sikit lah. Okay. Ini sekadar makluman untuk belajar je lah. Okay. Habis yang itu. Sekejap saya tengok lagi ada tak. Okay, cukai ni nanti dulu. Okay, sekarang buka tajuk wang. So apa yang saya dah ajar tadi, kamu dah boleh buat. Selesaikan, hari ni selesaikan je dulu. 14, AB, 18, 19, 20. Yang lain sebelum ni dah siap belum? Okay, so hari ni dah. Kami kena tambah 14, 17, 18, 19, 20. Buku apa? Buku apa? Buku? Ni lah. Bahan latihan yang sama. Okay? Dah siap. Dah siap nah? Okay, dengar ni. Untuk makluman, 6SU buku. Alia, pergi ambil buku warna oranye. Buku matematik. Okay, tahun 6SU belum lagi hantar dekat cikgu. Jadi kamu kena tambahan kerja. Tahun 6 SAB je yang buat 14, 17, 8. Yang buku ibu. Buku yang ini buku budak. Buku ibu yang ada biru. Okay. Start. Sekejap lah. Okay. Okay, tahun 6 SU buku ni ada kat rumah ke kat sekolah? 6 SU. Aminuddin, respon bagi pihak 6 SU. Ada. Apa? Dekat rumah. Okey, dekat rumah. Syahmi, dekat mana buku? Syahmi bin Siron, dekat mana buku? Syahmi? Hazim Hazizi, buku ada kat rumah tak? Ada, okey. So, dengar baik-baik. Yang ini untuk markah kamu nah. Kalau kamu tak buat, kamu tak ada markah. Okey? 6 SAB kebanyakannya dah hantar. Jadi, kamu tengoklah sendiri 6 SAB sebab saya tak cek lagi siapa yang tak hantar tu. Kalau buku tu masih ada di kamu kena selesaikan setakat mana yang kita dah belajar. Okey, so 6 SU, kamu kena sambung. Buka sekarang buku ni buka.
Kamu buka tajuk wang. Tajuk wang muka surat 38. Sekejap. 38. 38. Tiga tujuh. Ni. 37 ni. Kenali harga kos, harga jual, untung dan rugi. Dengar baik. Okey. 6 SU kamu kena buat bermula daripada muka surat. Tanda sekarang 6 SU. Okey, 37, 38, 39, 40, 41. Sampai 41 dahulu. 42, 6 SAB pun tak boleh buat lagi sebab buku depa dekat saya. Okey? Faham tak? Ulang balik Aminuddin daripada muka surat apa Aminuddin? 37 sampai 37, 39, sampai 39, 40, 41. Okey, 41. Yang tajuk asset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan tu tak payah buat lagi. Okey, nanti saya update sekali lagi dalam grup Telegram. Okey, so tahun 6 SU buat yang tadi tu dengan tambahan kerja yang inilah 14, 17, 18, 19, 20. 6 SAB dengan apa 14, 17, 18, 19, 20. Yang itu saja. So relax sikit lah. Okay. Tapi minggu depan saya nak kamu pastikan siap tajuk peratus dan juga tajuk wang ni. Sebab minggu depan kita akan cek jawapan secara live melalui Google Meet. Untuk topik peratus dahulu. Faham? Faham? Itu semua tahun 6 SB pun sama, 6 SAB pun sama. Tambah 6 SB hanyalah buku aktiviti matematik sahaja. Faham. Okay. So minggu depan kena siapkanlah. Okay, jadi saya nak stop record ni.